Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahal awwalin wal akhirin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh. Wa usni alaihi al-khaira kullah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Ya ayuhan nasu taqullah, wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, berbekallah kamu semua, karena sebaik-baik bekalan kita menuju ke akhirat iaitulah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila sebut tentang takwa, ada sebahagian masyarakat kita ni hanya menjadi perhiasan dinding, disebut dengan nama ayat 1000 dinar, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah sebut di sini wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takut kepada Allah, Allah bukakan jalan kelepasan. Bukan hanya jalan kelepasan itu dengan beli ayat gantung di dinding, itu tidak menepati dengan kehendak sebenar Al-Quran itu diturunkan. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla, kerana pada hari ini kita telah hidup dan telah memasuki 10 terakhir Ramadan. Bermakna di hadapan kita hanya ada beberapa hari lagi, ayyaman ma'dudat. Beberapa hari lagi kita akan meninggal. Ramadan akan meninggalkan kita. Ramadan tetap akan pergi apabila sampai tempohnya. Yang menjadi kebimbangan saya, takut kita sudah meninggalkan Ramadan sebelum dia pergi. Kerana manusia hari ini berbagai-bagai bentuk. Ada orang yang bersama Ramadan daripada awal sampai ke akhir. InsyaAllah inilah yang kita harapkan, kitalah orangnya. Ada orang yang bersama di awal, lari di tengah. Karena itulah pendakwah-pendakwah kita berbincang, dia kata kenapa setengah Ramadan dah kosong masjid, awal dulu semangat. Ada orang yang awal dengan akhir sama je, bazar Ramadan belaka tempat dia duduk. Ini manusia yang kecundang, manusia yang telah tewas di tengah jalan. Wal'iyazubillah, kita tak mau. Pada hari yang berbaki ini, hanya tinggal beberapa hari sahaja, ambillah peluang yang besar ini untuk kita bersama di rumah Allah, menghidupkan malam-malam yang terakhir di bulan Ramadan dengan qiyamul lail di awalnya dan bertahajud di akhirnya, dan di celah-celahnya dengan Al-Quran, istighfar, berzikir, bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Ambillah peluang yang besar, masa yang cukup keemasan ini, supaya kita tidak menyesal dan kita tidak kerugian di akhirat nanti, insya-Allah. Kita hanya mampu berkata, mampu memberitahu jihad, pandangan, bimbingan, tetapi yang membuka hati manusia untuk beribadat Allah Azza wa Jalla. Oleh itu kita sendiri yang sepatutnya berusaha, banyakkan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, minta Allahumma a'inni ala siyami wal qiyam wa tilawatil Quran. Para jemaah boleh hafal doa ini, baca siang dan malam. Allahumma a'inni ala siyami wal qiyam wa tilawatil Quran. Ya Allah, bantulah saya supaya dapat berpuasa dengan sempurna, dapat berqiyam, berdiri pada malam dengan salatnya, tarawihnya, tahajudnya, witirnya. Wa tilawatil Quran, bantulah saya, tolonglah saya
supaya dapat membaca Al-Quran. Ambil doa ni, tak reti bahasa Melayu, bahasa Arab, kata kot Melayu. Allah faham semua bahasa. Katalah dengan hati kita, dengan rayuan kita, ya Allah, 20 hari Ramadan telah berlalu, hatiku masih lagi seperti ini. Kalau kamu tidak memberi kebaikan kepada diri ini, siapa lagi yang akan kembalikan kami ke jalan engkau redai? Kata kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tidak bulan Ramadan, bulan tak ada makan tengah hari pun lambat juga pergi masjid. Orang nak sudah khutbah baru nak sampai. Apa lagi kita nak tunggu? Makan tidak, tak sampai juga ke masjid. Mahrum. Nabi mengatakan inilah orang yang terhalang daripada mendapat rahmat daripada Allah Azza wa Jalla wal iyazubillah. Para jemaah sekalian, 2 siri khutbah yang lepas saya telah sebut tentang tadabbur Al-Quran dan juga contoh-contoh mereka yang dapat kesan daripada Al-Quran. Orang yang paling tinggi darjatnya mendapat kesan Al-Quran tidak lain dan tidak bukan, iaitulah Sayyiduna wa Qudwatuna wa Habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh ingat balik. Sambungan kita perbincangan pada hari ini iaitulah saya nak baca cara ringkas serengkah yang mungkin insya-Allah. Iaitulah asbabut ta'assur bil Quran. Sebab-sebab orang itu boleh kesan, menerima kesan Al-Quran. Hari ini kalau kita baca Quran, nashku min qaswati qulubina. Kita baca Quran hari ini, tuan-tuan boleh mengadu kepada Allah betapa kerasnya hati kami, tak bergonjang, tak bergerak setapak. Mata kami keras, tidak menitiskan air mata dengan ayat-ayat Allah. Inilah yang menjadi persoalan kita hari ini. Kita tengok berapa sebab. Sebab yang pertama memberi kesan kepada bacaan Al-Quran itu iaitulah al-imanu billah. Orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, orang yang beriman kepada Allah, orang ini mendapat kesan. Seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, seorang itu jangan minta untuk dirinya kecuali minta bersama dengannya nak memahami Al-Quran. Kerana sungguhnya orang yang sayang kepada Al-Quran itulah orang yang sayang kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kata Ibnu Mas'ud. Dan kalau siapa nak tahu kita ni disayang oleh Allah ataupun tidak, maka kita kemukakan, bentangkan laporan diri kita ini kepada Quran. Siapa dia sayang kepada Quran, maka dia sayang kepada Allah. Kerana Al-Quran itu kalamullah, percakapan Allah, kata-kata Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama yang menunjukkan kepada kita apakah sayang itu setakat itu sajalah, panjang lagi cerita. Yang kedua, hayatul qalb wa taharatuhu wa huduruh. Ketika baca Quran, biarlah kita baca dengan hati kita, biarlah hati kita bersih dan hati kita bersama dengan Al-Quran. Hari ini bimbang saya tuan-tuan, apabila kita baca Quran, kita hanya sekadar baca saja, tak tahu makna dia, tak tahu artinya, tengah duk baca pun bergurau lagi. Setengah-setengah pakcik ni tengah duk tadarus Quran, boleh cuik kawan. Ya muda-muda tengah baca Quran, boleh jawab SMS. Allahu Akbar. Nashku ilaika ya Allah da'fata quwwatina wa qillata hilatina. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, inna fi dhalika ladhikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Al-Quran itu ladhikra, menjadi peringatan liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya hati yang hidup, au al-qasam, ataupun telinga yang mendengar, wa huwa syahid, dan dia menyaksikan apa yang dia baca, apa yang dia dengar. Mujahid kata apa syahid? Syahidul qalbi, hati baca Quran sekali dengan kita. Kata di Muhammad bin Ka'ab rahimahullah,
yastami' wa qalbuhu syahidun, dia dengar baca Quran, hati ada bersama, dan bukanlah hatinya duduk di tempat lain. Ini dua kategori. Yang ketiga, adab yang ketiga, husnul istima' wal insat, dengar Al-Quran dengan cara baik, dengar betul-betul, jangan bercakap benda-benda lain. Bila kita mari dengar. Imam Nawawi ketika menafsirkan ayat-ayat dan hadis yang membincang tentang perkara ini, di antara adabnya hendaklah kita jauhi daripada apa yang dibuat oleh orang-orang yang lalai tentang Al-Quran. Mereka baca Quran wal abas bil yad, tangan duk main. Mulut baca Quran, tangan duk pegang tasbih, termasuk. Fa innahu yunaji rabbahu, karena dia sedang bermunajat dengan Allah Azza wa Jalla. Ini kata Imam Nawawi ketika menafsihatkan golongan seperti ini. Kemudian adab yang seterusnya, banyak adab-adab yang kita perlu belajar hari ini. Adab yang keempat, seorang hamba itu hendaklah mentakdirkan, membesarkan maksud ayat Quran itu bercakap dengan kita. Ya ayuhan nas, hei manusia. Kita manusia ke tidak? Manusia. Jadi ayat Quran bercakap dengan kita. Ya ayyuhallazina amanu, hei orang beriman. Mu beriman ke tidak? Beriman. Bermakna ayat itu bercakap dengan kamu. Ini pengajaran yang kita kena nak. Jadi janganlah kita ingat ayat ni bercakap dengan orang lain yang menyebabkan kita tak terasa apa-apa. Bukan bercakap dengan aku tu, bercakap dengan orang lain. Tak boleh. Kita nak suruh ayat cakap dengan kita, barulah kita terasa kita bercakap dengan Quran. Yang kelima, tahsinus saut, baca dengan suara yang baik setakat yang kita mampulah. Jangan baca lebih-lebih pula. Allah, saya ni oleh kerana suara tak sedap, saya tak mau baca Quran. Siapa suruh awak sampai begitu peringkat? Jadi bukan sama peringkat sedap suara tu, sama peringkat kita kena baca berlagu dan sebagainya. Baca sekadar yang kita ada. Adab yang keenam, al-ilmu bi tafsiril Quran. Hendaklah kita belajar baca Quran ini dengan tafsirnya. Jangan sekadar baca tak faham. Jadi alhamdulillah di masjid kita ni tadarus sekali dengan terjemahan. Paling tidak setahun sekali kita dengar Al-Quran dan kita dengar terjemahan dia. Nak tafsir dia panjang lagi lah. Itu pun ini malangnya, dengar pun tidak, terjemahan pun tidak. Ini yang jadi berat. Adab yang ketujuh, tadabbur, berfikir ketika baca Quran. Bila mari ayat yang menyebut tentang nikmat, kita minta, ya Allah, berilah kepada kami nikmat syurga, berilah kepada kami keampunan Engkau. Bila sebut orang-orang yang mendapat nikmat, ya Allah, berikanlah kami bersama dengan mereka. Bila mari ayat-ayat azab, minta berlindung kita dengan Allah Azza wa Jalla. Adab yang ke-8, al-isti'azah. Sebelum baca Quran, minta baca dulu a'udzubillahi minasyaitanir rajim, a'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim, baca isti'azah. Sebab nak tolak gangguan-gangguan yang mari selepas daripada itu. Yang ke-9, iaitulah jaga adab-adab. Bila baca Quran, jaga adab. Kalau boleh kita bersugi dulu, kalau boleh pakaian yang cantik-cantik, duduk dengan betul-betul. Itu yang terbaik lah. Jadi kalau tak mampu juga, pakailah dengan cara mana pun, jangan tutuplah aurat. Jangan sampai peringkat pakai seluar pendek baca Quran, jadi dapat ganjil sangat. Yang ke-10, adab yang ke-10, iaitulah al-jahru bil qiraah. Hendaklah kita kuatkan suara bacaan. Bukan kuat tu siapa bergepar masjid ni, tak, sekadar kita dengar di telinga kita. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tunzur nafsun. Jadi biar kita teringat, baca pun kita dengar. Tapi kena hati-hati. Awak baca di mana tu? Baca di masjid. Ada tak orang sebelah? Ada. Ada tidak orang duduk solat? Ada. Jangan baca kuat, kerana mengganggu orang lain. Mana boleh ganggu saya baca Quran? Tak. Walaupun kita baca Quran, kita tak boleh ganggu orang lain yang sedang solat, yang sedang juga
berzikir, yang sedang baca Quran juga. Jangan kacau dia. Kita kadang-kadang kita dengar telinga kita. Sama juga dengan zikir. Ni setengah pakcik ni, bila mas maya terawih, dia laung satu masjid, kalah Tok Bilal. Ada juga macam tu. Ini mengganggu orang lain nak berzikir sama. Jangan. Kita ambil adab ni biar kena semua tempat. Yang ke-11, adab yang ke-11, iaitulah memahami bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Ini peringkat yang tinggi lah tu. Yang ke-12, untuk mendapat kesan daripada Al-Quran itu, sidqul qalbi, iaitulah kita baca dengan hati yang benar. Jangan baca Quran sebab apa? Sebab orang upah kita baca. Jangan. Ada setengah orang ni baca Quran rajin, upah. Kita tak mahu. Bukan tujuan kita baca Quran nak ambil upah. Kalau siapa nak ambil upah baca Quran, nak pergi menyangkul lagi baik-baik. Sebab daripada dia bermainkan ayat Allah, Al-Quran ini tidak diturunkan untuk dijual beli, diambil upah begitu saja. 12 perkara tentang asbab at-ta'assur bil Quran, sebab-sebab kita boleh mengambil kesan daripada Quran. Kalau sebelum ini tak terkesan, kita cek balik diri kita, semak balik diri kita, adakah sebelum daripada ini kita telah baca Quran mengikut 12 adab yang ada tadi? Kalau tak dapat semua pun biarlah dapat 5-6 adab. InsyaAllah dengan peraturan-peraturan ini kita dapat. Tajuk yang kedua, iaitulah mawani'ut ta'assur. Apa kehalangan daripada kita mendapat faedah daripada Quran? Ini dibahas panjang oleh para ulama. Saya nak detailkan sedikit di sini. Quran dibaca untuk diambil kesan, ambil faedah, ambil natijah daripada apa yang kita baca. Apakah sebab-sebab orang baca Quran tak menjadi faedah? Sebab yang pertama, iaitulah mereka hanya memerahkan tenaga, menghabiskan masa, mengeluarkan banyak waktu, iaitulah dengan hanya menghafal Al-Quran, meneliti bacaannya dan tajwidnya, tanpa dunat tadabbur wal amal, tanpa tadabbur dan amal. Ini yang kita bimbang hari ini. Memang sangat jelas apa yang disebut. Orang hari ini semangat sungguh. Oh, kalau ada pertandingan Quran masuk belaka, merah telinga-telinga, keluar orang semerih, orang panggil, baca Quran. Tapi keluar ke tidak orang-orang kita ni nak beramal dengan isi kandungan Al-Quran? Ini yang kita bimbang. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, saya tak nak kata nak pilih kata-kata orang lain kecil. Kita pilih orang yang hebat, orang yang diterima oleh majoriti umat Islam seluruh dunia. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia cuit kita pada hari ini. Dia kata di antara halangan daripada kita mendapat faedah daripada Quran, an yakunal hammu munsarifan ila tahqiqil huruf, iaitulah semangat kita hanya nak mengeluarkan huruf yang betul, alif ha-nya biar betul. Wa hadha yatawalla hifzuhu syaitan. Ini syaitan telah menguasai orang ini, yang telah diwakilkan untuk menggoda, untuk menjaga qurra, para pembaca ini, biar dia semangat hafal dengan belagu saja, tetapi yusrifuhum an fahmi ma'ani kalamillah, tetapi mereka tidak menghabiskan masa untuk mengingati, untuk memahami kalamullah. Panjang tuan-tuan kata-kata Imam Ghazali di sini. Allahu Akbar. Dia kata hadza min talbis iblis. Kita kena ingat, ini Imam Ghazali pukul ni orang yang pandai baca Quran dah. Yang kita hari ni baca Quran pun berat lagi ya, dia kena tumpukan kepada dua-dua sekali. Baca tajwid pun kita belajar, dan isi kandungan pun belajar. Jangan tumpu satu. Kalau tidak kita jadi seperti yang dikata ini. At-Tartushi dalam kitabnya telah menulis sebuah cerita. Tartushi ini mati pada tahun 520. Dia kata Sayyidina Umar Ibn Khattab telah menulis satu surat kepada penduduk Iraq. Dia kata, "Wahai orang Iraq, siapa yang hafal Quran,
kumpul bawa senarai mari, aku nak bagi hadiah, bagi allowance pada orang hafal Quran. Bila dengar cerita macam ni, ramai orang pakai hafal Quran. Pada tahun berikutnya ada 700 orang telah hafal Quran, dibawa nama pada Sayyidina Umar. Umar kata apa? Inni akhsha an yusri'u fil Quran qabla an yatafaqahu fid din. Aku bimbang orang ni pakat baca Quran, dia tak faham apa yang dia kata. Sayyidina Umar apa? Stop, bantuan tak bagi. Saya pun rasa bimbang juga hari ni, banyak sangat projek khatam Quran mega. Tuan-tuan perasan ke tidak, tak tahulah. Khatam Quran mega, 100 kali khatam Quran, 200 kali khatam Quran, masuk buku rekod Malaysia antarabangsa sebab khatam Quran cepat. Bukan khatam Quran pun, ambil budak-budak pelajar tahfiz, bagi 1 juzuk Quran, suruh baca 3 kali, mari 1000 orang baca, boleh 3 kali, berapa kali? Beratus kali khatam. Ini tala'ub bil Quran. Kita bimbang sangat, duk main dengan angka-angka begini. Akhir sekali Quran dijadikan bahan buku rekod saja. Kenapa tak buat pertandingan memahami isi kandungan? Siapa dia boleh faham surah Al-Fatihah, kita beri hadiah. Ini yang sepatutnya, bukan duduk sibuk dengan menghabiskan masa dengan perkara yang tersebut. Cantik, boleh pahala baca Quran tu kalau niat betul. Cuma kita bimbang dalam perkara yang tersebut. Itu yang pertama. Halangan yang kedua, al-wuqu' fi dzunubi wal ma'asi, iaitulah terjebak dalam dosa dan maksiat. Terjebak dalam dosa dan maksiat ini halangan yang besar. Halangan yang besar daripada kita memahami Al-Quran, iaitulah apabila berlakunya maksiat dalam tubuh. Kita baca Quran tapi kita tak taubat daripada maksiat. Abdullah bin Mas'ud kata apa? Iza kunta fi khalwatika la tabki ala khati'atika. Dengan nasihat Ibnu Mas'ud, kalau kamu duduk kamu bersunyi seorang-seorang di rumah kamu atau di mana tempat, dan kamu tidak menangis menyesali perbuatan-perbuatan kesalahan kamu, satu, wala tata'assaru bi tilawati kitabi rabbik, kamu juga tidak terkesan bila baca Quran, fa'lam annaka miskin, ketahuilah kamulah orang miskin, kamu telah dibelik, hati kamu telah ditutup oleh khati'atuka, oleh kesalahan yang kamu buat. Jadi kalau kita nak suruh dapat kemanisan ini, apa yang kita nak buat? Iaitulah dengan kita banyak bertaubat pada Allah Azza wa Jalla, tinggalkan semua mungkar dan maksiat. Selepas daripada itu, insya-Allah akan datang kemanisan baca Quran. Kata lagi Ibnu Mas'ud, inni la ahsibur rajul, aku tahu berapa orang laki-laki yang ilm, lupa ilmu dia, yang telah dia belajar, lupa lil khati'atin ya'maluha, kerana kesalahan yang dia buat. Wal iyazu billah. Hari ini kita tengok berapa ramai orang yang berilmu, mengaji lama, dapat CJ tinggi, ada nama hebat, ahli agama, tapi amalannya tidak ada. Tengok sembahyang Jumaat pun tak lekat, anak-anak isteri pakaian tak tutup aurat, masih lagi boleh bergeluman dengan bank-bank riba, masih lagi buat perkara-perkara mungkar dan maksiat. Orang hebat. Wal'iyazubillah, kita minta perlindungan Allah daripada terjadi perkara ini. Ibnu Mas'ud kata sebab apa? Lil khati'ati, kerana mereka buat dosa, ilmu yang ada tidak menjadi manfaat pada kita. Allahu Akbar. Itu dua perkara. Yang terakhir, perkara, kata lagi para ulama, di antara halangan-halangan daripada kita mendapat faedah daripada Quran ini, iaitulah melakukan perkara-perkara wa fi qalbihi bid'atun, ada benda-benda bid'ah, rekaan-rekaan dalam ibadat yang kita buat. Ini saya tunggu. Kata di Sufyan Uyainah, anzi'anhum faham al-Quran, kalau ada dosa dalam hati kita, perasaan takbur, perasaan besar diri, ketika itu Allah cabut perasaan, cabut kefahaman daripada Quran. Di antara yang disebut di sini, yang menarik tuan-tuan, iaitulah orang ni tak dapat faedah daripada Quran, orang yang banyak al-ghina, banyak mendengar lagu, muzik, banyak mendengar tarab, gendang dan sebagainya. Ini termasuk halangan daripada nak memahami Quran. Hari ini kita kesian tengok anak-anak kita di Mahat Tahfiz pun
ada pasukan-pasukan nasyid, pasukan-pasukan lagu-lagu juga, sedangkan cukuplah mereka dengan Al-Quran. Kenapa nak dipaksa lagi supaya benar ini? Tidak memberi kesan. Hafal Quran, hafal tapi tak ingat. Ada juga ilmu tapi tak dapat. Yang terakhir, yang ketiga, ittiba'ul hawa. Orang ni tahu Quran, tahu isi kandungan Quran, tapi mereka juga mengikut hawa nafsu yang menyebabkan mereka ketepikan undang-undang Al-Quran. Itulah 3 perkara halangan yang daripada mendapat tadabbur Al-Quran. 12 perkara sebab-sebab yang boleh membawa kita memahami Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi ayatil hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayuhan nasu taqullah. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah. Di antara pesanan takwa yang saya nak sampaikan pada hari ini, iaitulah supaya para jemaah muhasabah balik. Kita sudah berada di akhir Ramadan, 10 yang terakhir telah datang. Apakah kita tidak terasa nak bangun malam, beribadat pada waktu malam? Biarlah kita dapat Lailatul Qadar dalam keadaan kita beribadat kepada Allah. Saya bimbang tuan-tuan, Lailatul Qadar datang, kita sedang leka, sedang lalai, sedang duk main tuduh botol, sedang duk berebut colek tepi jalan. Subhanallah, bi'sal qaum, celakalah satu kaum tak kenal Allah Ta'ala di bulan Ramadan. Sedangkan Ramadan ini bulan yang besar, Allah Ta'ala beri kepada kita nikmat yang begitu luas. Para jemaah sekalian, satu perkara yang kita sentuh di sini iaitulah tentang zakat. Zakat Allah Ta'ala wajibkan, wa aqimus salah wa atuz zakah. Aqimus salah wa atuz zakah. Zakat ini dikembarkan di antara salat dengan zakat. Banyak kali ayat-ayat yang menyebut tentang perkara ini. Ini menunjukkan zakat ini iaitulah suatu syariat yang difardukan, yang menjadi kewajipan kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang memiliki harta mengikut Jabatan Majlis Agama Islam Negeri Kelantan pada tahun 1433 ini sehingga kepada Ramadan tahun depan, kadar zakat kita iaitulah sebanyak 13,900 ringgit. Naik setahun-setahun tu naik. Tahun lepas 10,200 saja. Tahun itu dah 13,900. Siapa yang simpan duit sepanjang setahun yang lepas, daripada Ramadan baru ni sampai hari ni, dalam bank ke, dalam bawah bantal ke, di mana dia simpan, dalam bawah rumah ke, yang penting duit ini tidak kurang daripada 13,900, maka sampai hari ini sudah cukup haul, pusingan setahun sudah cukup, wajib kamu kena keluar zakat. Jangan ada buat alasan banyak lagi. Hari ni lepas pada ni balik rumah, cek akaun, ada duit 13,900 ke atas, dan dalam masa setahun ni tak kurang daripada angka ini, maka wajib kamu kena keluar zakat. Ini zakat simpanan. Zakat simpanan, duit tersimpan. Adapun ahli perniagaan, orang yang berniaga, dia kena tengok bila tarikh dia berniaga dulu, ataupun bila tarikh zakat. Kalau zakat dia pada bulan Ramadan tahun lepas dia keluar, maka tahun ini dia kena keluar balik zakat. Kamu kena kira semua barang yang ada dalam kedai, kecuali barang asas, peti, almari, meja, alat-alat yang digunakan. Itu tidak termasuk dalam kira-kira. Kipas, lampu semua jangan kira. Yang kita nak kiranya barang yang kita nak jual. Kena kira semua berapa harga dia,
Di sini dua pandangan ulama. Kata ada yang mengatakan kena ikut harga jual, ada yang kata ikut harga kita beli. Baiklah, kita ambil pandangan yang kedua, ikut harga yang dibeli. Mana kalau barang ni harga dia RM40 sekotak, kita jual dengan harga 50, kita kira harga 40. Maka dikira semua sekali apabila melebihi 13.900 barang dalam kedai kita, termasuk hutang dalam buku hutang yang ada di meja kita, maka dicampur semua sekali, orang ini kena keluar zakat. Kena keluar zakat. Jangan tak keluar. Zakat ini hak orang fakir miskin. Bukannya banyak pun. 1/40. 1/40, 2.5% saja. Kecil. 1/40. Mana kalau kita ada 40,000, hanya 1,000 kena keluar zakat. Kalau ada 1,000, hanya RM25. 1,000, RM25. Itu je skema dia. Saya ada 1,000. Mana kalau 10,000, 250. Kira cara manual, cara mudah begitu. Kalau ada kalkulator lagi senang, 2.5. Itu tak kira. Oh, dia kata saya jual benda-benda besi, kayu, batu, semua benda ni dia besi, dia tidak barang zakat, tidak barang. Tapi kalau dah jadi perniagaan, termasuklah orang jual kereta. Orang jual kereta, dia kena kira semua yang ada itu, maka keluar zakat. Sebab ini dia panggil zakat perniagaan. Ada pun benda yang kita simpan kat rumah, macam tanah kita simpan, kita tak jual, kita nak guna tanah pusaka banyak mana pun tak kena zakat, kecuali apabila ada tanaman, itu zakat tanaman pula. Ataupun dia panggil zakat ternakan lain. Yang saya nak kira ini zakat perniagaan. Yang saya bimbang hari ini, muslimin dan muslimat, kamu banyak harta tapi tak keluar zakat. Alladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'azabin alim. Siapa yang simpan emas dengan perak, mana simpan harta tak keluar zakat, ambillah khabar gembira dengan azab neraka yang sangat pedih. Jadi tuan-tuan boleh kira, kalau tak faham boleh bertanya selepas pada ini bagaimana cara nak sekira zakat. Jadi zakat harta cuma timbul di sini, iaitulah tentang zakat gaji. Orang duk tanya zakat gaji ni macam mana? Jawabnya, zakat gaji ni kita kena tengok kepada gaji yang kita ada. Ana dah hurai panjang dah dulu dalam kuliah kita yang lepas, tuan-tuan boleh ambil di unit rakaman, kita boleh ambil dalam YouTube pun ada. Saya tak nak ulang lagi dalam khutbah ini kerana waktu kita terhad. Cuma saya nak beri maklumat bahawa semua perkara itu zakat, harta simpanan kena zakat, harta perniagaan kena zakat, semua benda hayawan-hayawan ternakan yang cukup nisabnya kena zakat, dan juga tanaman-tanaman padi dan sebagainya, beras, kena zakat apabila cukup nisabnya. Satu lagi yang ditanya sentiasa, iaitulah tentang zakat barang kemas wanita. Mengikut fiqh mazhab Syafi'i, orang yang barang-barang kemas yang dipakai tak kena zakat. Cuma saya lebih suka ambil pandangan ihtiyat, pandangan yang berhati-hati, yang ulama yang mengatakan zakat perhiasan ni kalau banyak daripada had biasa, orang ni banyak zakat dia tu, bawa ke, kalau boleh bawa emas saja, permata tak masuk, diamond tak masuk, dia punya besi tak masuk. Yang kita nak pergi kira di kedai emasnya hanyalah emas. Emas ni tak banyak, dia punya sukatan timbangannya hanya 85 gram. 85 gram, maka dia kena bayar zakat. Itu dia panggil zakat emas. 85 gram, pergi tanya kat kedai. Kedai emas kata berapa harga dia. Jadi kita boleh kira di situ. Baik. Belum habis lagi tadi. Pandangan pakar Syafi'i kata kalau sikit tak kena sebab dia pakai sentiasa. Tapi kalau banyak, kalau dah emas sampai 13.900 kita simpan, banyak tu. Banyak tu, 85 gram itu hak minima, hak yang paling rendah. Jadi muslimin dan muslimat kena ambil lah dalam masalah ini. Kita jangan duduk kira sangat yang kita ni berkira dengan Allah Azza wa Jalla. Kalaulah zakat tu tak kena, kita jadi sedekah. Tapi kalau kena, kita selamat daripada azab neraka insya-Allah. Jadi satu bukunya dikeluar oleh Majlis Agama Islam Kelantan. Tajuk dia Panduan Mengira Zakat. Bukunya kecil, boleh pergi ambil di Jabatan Agama. Panduan Mengira Zakat, ini cantik buku kecil. Saya dah syarah buku ni di masjid kita ini, tuan-tuan boleh dapatkan dalam rakaman. Jadi yang terakhirnya iaitulah tentang zakat fitrah.
Zakat fitrah ini pihak Majlis Agama Kelantan telah memutuskan untuk tahun ini 1433 sebanyak RM7 seorang. Seorang RM7. Jadi tuan-tuan ambil RM7, bawa pergi bayar kepada amil zakat, ataupun kita beli beras sebanyak segantang seorang, pergi pada fakir miskin, selesailah zakat kita. Cuma yang terbaiknya zakat fitrah ini yang paling afdal kita beri sebelum solat hari raya, kemudian pada malam hari raya, kemudian sehari sebelum raya ataupun 2 hari. Awal lagi tu mazhab Syafi'i kata sah, tapi saya sebut tadi yang afdal kita beri di saat akhir. Itulah saja yang saya nak sebut tentang peringatan kepada tuan-tuan tentang zakat. Adapun penceramah-penceramah kita, pendakwah kita bila sebut bab zakat, duk cerita tentang Sa'labah bin Hatib, seorang sahabat as-sahabi al-jalil, seorang sahabat ahli perang Badar, yang mengatakan dia ni tak bayar zakat, kambing pergi zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Nabi tak bayar, Sayyidina Umar, akhir sekali mati begitu saja. Ini cerita palsu. Tuan-tuan tak payah duk bawa cerita. Kalau jumpa dalam surat khabar ke dalam mana-mana ke, hapuskan. Jangan duk bawa cerita palsu, buat tuduh seorang sahabat ahli perang Badar yang Allah SWT telah beri keampunan kepada mereka. Pada hari Jumaat banyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.